بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar dan jamaah Masjid Darul Ma'mur dalam perkara ataupun pelajaran Tauhid yang mana kita gunakan Aqidatun Najin, kitab Aqidatun Najin atau dalam bahasa Melayunya maknanya kitab kepercayaan atau akidah orang-orang yang selamat. Maksud selamat ialah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi pada hari ini saya akan sambung daripada muka 139. Di mana kita masih lagi membicarakan tentang perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala, seperti mustahilnya ada anggota atau ada tempat, itu pihak-pihak, atau ada sifat-sifat seperti manusia. Dan kata pengarang, dan setengah daripada barang yang memberi waham berjisim itu firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuka, dan telah datang Tuhan engkau. Jadi perkataan waja'a rabbuka, datanglah Tuhan engkau. Jadi maknanya kalau datang ni kita faham yang mana manusia daripada satu tempat pergi ke tempat yang lain, maknanya itulah dia mendatangi ke tempat A, daripada tempat A masuk datang kepada tempat B. Jadi itulah makna datang. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita boleh maknakan sebegitu? Kerana Allah Taala sentiasa ada bersama kita. Banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala bersama-sama kita, seperti mana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana kamu berada. Innallaha ma'as sabirin, bahwasanya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi itulah dia kata Syekh di situ. Dan hadis yang sahih berkata, yaqulu rabbuna yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Artinya, telah turun Tuhan kami pada tiap-tiap malam kepada langit dunia pada ketika tinggal sulus, yakni sepertiga malam yang akhir, dan berfirman ia, barang siapa minta doa ia akan daku maka aku perkenankan baginya. Barang siapa meminta ia akan daku, barang siapa meminta ia akan daku, nescaya aku akan beri akan dia. Barang siapa meminta ampun ia akan daku, maka aku ampun baginya. Begitulah sebuah hadis yang mana hadis tadi mengatakan Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit di dunia ini. Sehingga pada malam 1/3 malam yang akhir, artinya hampir-hampir waktu fajar, maka Allah Ta'ala pun berfirman, siapa-siapa saja yang berdoa aku akan perkenankan, siapa-siapa saja yang meminta aku akan beri, siapa-siapa yang meminta ampun aku akan ampunkan. Jadi yang menjadi soalnya sekarang, Allah Ta'ala turun
setiap malam ke langit. Ada ke langit dunia. Maknanya Allah Ta'ala daripada satu tempat, dapat dipahamkan beginilah. Allah Ta'ala berada di satu tempat yang di atas langit, kemudian dia turun ke bawah ke langit. Maka datang Tuhan pada ayat dan turun Tuhan pada hadis itu memberi waham keduanya akan berjisim Tuhan kerana tiada dikatakan datang dan turun melainkan ada tubuhnya. Maka berkata oleh salaf, datang dan turun itu tiada kami ketahui keduanya. Jadi bila makna datang, makna turun, maknanya ada jisim yang datang dan turun. Jadi itulah yang diwahamkan ataupun yang dikelirukan maknanya kepada kita. Jadi maknanya seolah-olah maknanya Allah itu ada jisim, seperti jisim yang mana jisim tadi boleh datang dan jisim tadi boleh turun. Jadi pada ahli salaf mengatakan bahawasanya mereka serahkan makna ini kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak menghuraikan makna apa yang sebenar datang, apa yang sebenar turun itu untuk mengelakkan daripada keraguan atau rasa kesangsian tentang makna tadi yang boleh membawa kepada pengertian bahawasanya Allah Ta'ala itu ada jasad atau berjisim. Dan bermula khalaf berkata mereka itu, dan murad dengan datang itu azab Tuhan engkau atau pekerjaan Tuhan engkau yang melengkapi bagi azab. Dan murad dengan turun itu malaikat Tuhan kita. Maka berkata ia dengan izin Allah Ta'ala hingga akhir seperti yang tersebut pada hadis. Ulama khalaf pula mentakwilkan bahawasanya maksud datang itu bukanlah Tuhan yang datang, kerana Tuhan tak perlu datang, kerana Tuhan memang pada i'tiqad kita memang sudah ada bersama kita. Jadi buat apa dia nak datang lagi? Cuma yang datang itu maksudnya ialah datang azabnya. Sekiranya manusia membuat azab, maka datanglah azab Tuhanmu itu. Itulah yang difahamkan daripada ayat tersebut. Jadi makna ini mengelakkan kita daripada mensifatkan Tuhan kepada sifat ada jasad atau ada bentuk manusia ataupun makhluk. Dan tentang turun pula para ahli khalaf menyatakan, ulama-ulama khalaf dalam akidah mengatakan bukanlah Tuhan turun macam kita faham, tetapi maksudnya ialah yang turun itu ialah malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala utuskan. Sebagaimana kita tahu juga bahawasanya Allah utuskan malaikat kepada manusia waktu dalam perut ibunya lagi. Di mana manusia misalnya 40 masih menjadi mani, kemudian 40 hari sebagai mani, 40 hari sebagai darah dan 40 hari seketul daging. Kemudian Allah Ta'ala utuskan malaikat. Malaikat tadi meniup roh kepada manusia, di mana manusia tadi ditiup rohnya, lalu malaikat menetapkan sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan tentang rezeki manusia, ajal manusia, dan tentang amalan manusia, juga tentang nasib manusia sama ada celaka ataupun bahagia. Ini semua menunjukkan bahawasanya bukan Allah Ta'ala yang turun, kerana Allah Ta'ala tidak perlu turun, tetapi Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk turun. Begitulah juga dengan makna itu. Jadi bila malaikat turun tadi pada waktu malam, malaikat akan berkata pada manusia walaupun manusia tak dengar. Jadi kata malaikat, berdoalah engkau, maka Allah akan makbulkan. Mintalah engkau, maka Allah Ta'ala akan beri. Kemudian dia berdoa juga, minta ampunlah engkau, dan Allah Ta'ala akan ampunkan. Itulah pendapat ulama-ulama khalaf, itu ulama yang bukan salaf yang kemudian. Dan setengah daripada barang yang memberi waham
pada berupa itu barang yang meriwayat akan dia oleh Ahmad dan Syaikhan, iaitu Bukhari dan Muslim, di hadis. Inna rajulan daraba abdahu fanahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala inna Allah ta'ala khalaqa Adama ala suratihi. Maksudnya bahawa seorang lelaki memukul ia akan hambanya, maka menegah akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda ia bahawa Allah Taala menjadikan ia akan Bani Adam atas rupanya. Jadi hadis ini menerangkan, iaitu satu hari Rasulullah nampak seorang sahabat atau seorang yang hidup bersama baginda, dilihat mungkinlah sahabatlah, kerana apa, di sini Rasulullah memerintahkan dia supaya jangan memukul seorang hamba tadi, walaupun kesalahan ataupun silapnya, jangan melakukan pukulan atau jangan bertindak dengan memukul. Kerana sabda Rasulullah seterusnya mengatakan Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam atas rupanya. Atas rupanya. Jadi barangkali para ulama ada khilaf di atas rupanya tadi, rupa Allah atau rupa Adam. Inilah yang menjadi boleh jadi diartikan kepada dua pengertian tadi. Tetapi di sini maknanya apapun, kalau rupanya makna kembali kepada Allah, artinya ada waham di situ. Waham ni maknanya ada rasa keraguan atau rasa sangsi-sangsi tentang makna yang sebenarnya. Maka ahli salaf berkata oleh mereka itu, bermula rupa itu tiada kami ketahui akan dia. Jadi ahli salaf mencari jalan yang selamat, mengatakan rupa yang situ bukanlah rupa yang kita ketahui sebagaimana rupa manusia atau sebagainya, tetapi mereka tidak tahu dan menyerahkan makna rupa di situ adalah diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendirian ahli salaf. Dan khalaf berkata mereka itu bermula murad dengan rupa itu sifat daripada sama dan basar dan ilmu dan hayat. Maka iaitu atas rupa sifat pada jumlah, dan jikalau adalah sifat Allah Ta'ala itu qadim dan sifat manusia itu baharu sekalipun. Dan ini dibenakan atas bahawa dhamir pada suratihi ala suratihi itu kembali kepada atas Allah dengan dalil riwayat yang lain daripada riwayat yang dahulu itu, iaitu innallaha khalaqa Adama ala suratir Rahman, dan setengah ulama menjadikan ia akan dhamir pada suratihi itu kembali atas saudaranya yang sarih akan dia pada Tariq yang meriwayat akan dia oleh Muslim dengan lafaz fa idza qatala ahadukum akhahu falyastanibir wajha fa innallaha khalaqa Adama ala suratihi yang bermaksud artinya maka apabila membunuh oleh seorang kamu akan saudaranya, maka hendaklah menjauh ia akan mukanya. Maka bahawasa Allah Ta'ala menjadikan ia akan Adam itu atas rupanya. Maka apabila adalah seperti demikian itu, maka sayugianya menghormatkan dia dengan memeliharakan mukanya. Jadi para ulama khalaf pula mereka mentakwilkan atau mentafsirkan makna di situ bukanlah sebagaimana makna yang disebutkan tadi. Artinya bila dikatakan pertama sekali
bahwasanya Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam atas rupa Nabi Adam. Atas rupanya Allah Ta'ala. Maksudnya maknanya rupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau ada rupa adalah makna Allah Ta'ala, kerana dalam rupa manusia tadi ada penglihatan, ada pendengaran, ada ilmu, dan ada di situ juga artinya sifat-sifat yang selalunya dibalikkan kepada muka, iaitu ada sama, ada basar, ada ilmu dan hayat. Nanti bila ada muka manusia, maknanya manusia tadi mempunyai pandangan mata, mempunyai pendengaran dengan telinga, dan mempunyai ilmu, maknanya pengetahuan, yang mana manusia dapat membuat sesuatu, memilih antara satu perkara kepada membuang perkara yang lain, semua itu dengan pengetahuan, dan manusia hidup. Itulah yang selalunya digambarkan pada muka. Jadi itu mungkin maksud Nabi adalah, maksudnya ialah yang dikatakan rupa, maknanya seperti rupa Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifatnya. Itu satu perkara. Kedua, memanglah ada hadis lain yang mengatakan khalaqa adama ala surati rahman. Allah Ta'ala menjadikan Adam mengikut surah atau gambar Ar-Rahman, iaitu gambar Allah Ta'ala. Jadi di sini juga bukanlah maksud Ar-Rahman di sini maksudnya ialah Allah itu sendiri, tetapi maksudnya diiktibarkan kepada satu benda yang lain. Iaitu seperti mana hadis lain mengatakan, apabila kamu memukul ataupun apabila kamu membunuh saudara kamu, maknanya seboleh-bolehnya elakkan daripada membunuh daripada mukanya. Jadi muka saudara kamu. Kerana Allah Ta'ala mengatakan, Nabi mengatakan, fa inna Allah khalaqa Adam ala surati. Allah Ta'ala mencipta Adam mengikut rupanya. Jadi rupa ni maknanya rupa saudaranya yang lain. Maknanya Nabi Adam dicipta, arti manusia tadi dicipta antara manusia dengan manusia yang lain sama. Iaitu kalau sekiranya kita mengaibkan orang dengan mengaibkan rupanya, makna seolah-olah kita juga mengaibkan rupa saudara kita yang lain seperti itu. Jadi kalau boleh elakkan seperti itu. Pokoknya ulama khalaf tidak mereka menafikan adanya persamaan antara manusia dengan Allah, dan hadis-hadis tadi ditakwilkan kepada sama ada kepada makna yang mana sifat-sifat Allah Ta'ala itulah maksud rupa, atau ditakwilkan kepada maksudnya ialah kepada rupa sama saudara yang lain. Atau dalam perkataan yang lain, kemungkinan juga maksud suratihi gambarnya tadi balik kepada gambar manusia. Artinya Allah Ta'ala mencipta Adam tadi, mencipta manusia mengikut gambaran manusia. Maknanya manusia dicipta tidaklah sama dengan rupa haiwan-haiwan lain. Jadi manusia ialah dicipta dengan rupa manusia. Jadi bukanlah maksud di situ kita maksudkan dengan apa, rupa Tuhan atau rupa Tuhan macam makhluk, tidak. Tetapi macam rupa manusia ialah macam ada kesamaan dari segi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pendapat khalaf di situ. Saya teruskan lagi, iaitu dan setengah daripada barang yang memberi waham beranggota firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Tuhanmu, dan kekal oleh muka Tuhan engkau, iaitu surah Ar-Rahman ayat 27. Yang mana dan lagi firman-Nya, artinya bermula tangan Allah Ta'ala di atas tangan kamu, yakni yadullahi fawqa aydihim, itu surah Al-Fatah ayat 10. Dan lagi hadis, inna quluba bani Adam kullaha kaqalbin wahid baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Artinya bahawa segala hati anak Adam sekaliannya seperti hati yang satu, iaitu hati yang satu antara dua anak jari daripada segala anak-anak jari Tuhan
yang bernama Rahman. Jadi ayat-ayat ini semuanya menunjukkan iaitu Allah Ta'ala berjasad atau berjisim. Iaitu maknanya wajah Tuhanmu. Jadi wajah orang faham. Kalau ada wajah maknanya ada berjisim seperti wajah. Kemudian juga yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini juga menunjukkan kepada jisim. Begitu juga bila dikatakan hati anak Adam berbolak-balik macam jari-jari berada di dua jari Allah Ta'ala Ar-Rahman, iaitu begitulah gambaran berbalik-baliknya hati manusia. Ini semua menunjukkan kepada waham atau mewahamkan kepada kita yang Allah Ta'ala itu berjisim atau berjasad. Maka bermula salaf berkata mereka itu bagi Allah itu muka dan tangan dan segala anak jari tiada kami ketahui akan dia. Jadi hadis salaf tidak nafikan tentang ayat itu mana Allah ada muka, bermuka dan ada jari dan ada tangan, semua tidak dinafikan, tetapi makna mereka tak tahu apa maksud sebenar akan makna-makna itu. Dan bermula khalaf berkata mereka itu bermula murad daripada muka itu zatnya, dan murad dengan tangan kudrat, dan murad dengan kata-katanya antara dua anak jari daripada segala anak jari Rahman itu antara dua sifat daripada segala sifatnya, dan dua sifat itu ialah kudrat dan iradat. Jadi ahli salaf mengatakan mustahil Tuhan ada muka, mustahil Tuhan ada tangan, dan mustahil Tuhan ada jari-jari begitu. Jadi maksudnya bukan begitu. Maksudnya ialah dengan makna sindiran, iaitu maksud daripada wajah. Nah, ini zatnya. Ini dapat kita fahamkan kerana manusia dikenal dengan wajahnya. Artinya kalau kita sama kita tukar muka, walaupun badan kita lain, muka lain, orang tengok muka. Jadi maknanya padahal kita sudah tukar, badan saya Minan pakai badan Ahmad, Ahmad pakai badan Ali. Jadi Ali dan Ahmad sudah bertukar badan, cuma muka saja yang mukanya lain. Muka Ahmad ialah pergi ke Ali, muka Ali pergi Ahmad. Jadi orang kenal Ahmad dengan mukanya, bukan dengan badannya. Begitu juga Ali. Begitulah makna maksud zat di situ. Kemudian tangan maknanya berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa kerana orang selalu mengatakan engkau di tangan aku, mana engkau adalah dalam kuasaku. Begitu juga tentang jari-jari. Misalnya jari-jari itu menunjukkan Allah balik-balikkan hati manusia, menunjukkan kuasa Allah Ta'ala dan kehendak Allah Ta'ala. Mana sifat kudrat dan iradat ada di situ. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala mempunyai jari-jari. Begitulah pendapat khalaf. Jadi kita akan sambung semula insya-Allah pada minggu yang lain untuk menjernihkan akan perkara-perkara yang memberi waham ini, supaya kita benar-benar mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak lain tidak bukan ialah Allah Ta'ala hanya satu zat yang tidak sama dengan manusia lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah sifat mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya Allah Ta'ala berlainan dengan segala yang baharu. Sekian saja buat minggu ini, dan terimalah salam daripada pengurusi Masjid Darul Ma'mur dan daripada segala pegawai-pegawainya untuk tuan-tuan, dan sentiasa masjid merayu tuan-tuan supaya sama-sama membangun masjid dengan membantu masjid seberapa yang terdaya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.